Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Maka telah berkata Imamul Allamah Ibn Qudamah Al-Maqdisi, moga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Ibrahim At-Taimi berkata, aku bayangkan diriku berada di syurga dengan memakan buah-buahannya, memeluk para bidadarinya, dan aku bergembira dengan segala nikmatnya. Lalu aku berkata kepada diriku, wahai diri, apa yang engkau inginkan? Diriku berkata, aku dikembalikan ke dunia untuk menambah amalanku. Amalan yang telah menyebabkan aku memperolehi nikmat ini. Kemudian aku bayangkan diriku berada dalam neraka, lalu aku dibakar oleh apinya, aku meneguk kepanasan air api neraka dan memakan buah zakumnya. Maka aku berkata kepada diriku, apa yang engkau harapkan? Ia berkata, aku dikembalikan ke dunia untuk aku melakukan amalan yang soleh supaya aku dapat bebas daripada azab ini. Aku berkata kepada diriku, wahai diri, kamu sekarang berada dalam harapan dan cita-cita, yakni masih berada di dunia, maka beramalah. Setengah para salaf menggali kubur untuk dirinya. Apabila dia berasa jemu dalam melakukan ibadah, maka dia akan turun ke dalam kubur tersebut dan berbaring pada liang lahatnya. Kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, wahai diri, andainya engkau telah mati dan sekarang berada dalam lahat ini, apa yang engkau cita-citakan? Ia berkata, aku dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh padanya. Maka dia berkata kepada dirinya sendiri, sesungguhnya engkau telah memperoleh cita-cita kamu, maka bangunlah dan kerjakan amal yang soleh. Ketahuilah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Sesungguhnya, ahli kubur itu ada antara cita-cita salah seorang daripada mereka adalah untuk bertasbih walaupun hanya sekali. Ini supaya dapat menambahkan kebaikannya ataupun dapat menjadi kafarah sebahagian daripada dosa-dosanya. Ataupun ia dapat melakukan solat walaupun satu rakaat yang akan mengangkat darjatnya. Kami telah meriwayatkan, sesungguhnya ada seorang lelaki melakukan solat 2 rakaat di sisi sebuah kubur. Kemudian dia bersandar dan terlelap. Lalu dia bermimpi melihat penghuni kubur berkata kepadanya, pergilah kamu dari sini. Sesungguhnya engkau telah menyakitiku. Demi Allah, sesungguhnya 2 rakaat yang telah engkau lakukan, sekiranya ia menjadi milikku, lebih aku suka daripada dunia dan segala isinya. Sesungguhnya kamu mampu beramal tetapi tidak mengetahuinya. Sedangkan kami mengetahuinya tetapi tidak mampu beramal. Oleh itu ambillah kesempatan daripada kehidupanmu yang bernilai ini. Semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Dan peliharalah seluruh waktu yang berharga ini. Ketahuilah, sesungguhnya tempoh masa kehidupanmu amat terbatas. Dan nafas-nafasmu boleh dikira. Setiap pernafasan yang telah engkau hirup itu telah memendekkan sebahagian daripada usiamu. Umur seluruhnya adalah sangat singkat. Yang berbaki tinggal lagi sedikit. Setiap saat daripadanya adalah permata yang amat bernilai. Tiada tandingannya dan tiada galang gantinya. Kehidupan yang sementara inilah yang akan menjadi penentuan sama ada kita akan kekal abadi dalam kenikmatan ataupun berada dalam azab yang pedih. Sekiranya engkau membandingkan kehidupan dunia yang sementara ini dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi, engkau pasti mengetahui setiap satu nafasmu menyamai jutaan tahun kenikmatan dalam syurga yang tidak dapat dihitung, ataupun jutaan tahun dalam azab yang tidak terperi. Dan sekiranya begini, maka tiada nilainya lagi.
maka janganlah engkau sia-siakan usiamu yang berharga tinggi ini tanpa beramal. Dan jangan habiskannya, yakni usiamu, tanpa sebarang keuntungan. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk memastikan setiap nafasmu supaya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaannya seperti engkau kehilangan permata dunia yang paling berharga. Pasti engkau akan bersedih kerananya dengan kesedihan yang teramat. Bahkan kalau hanya 1 dinar sahaja yang hilang, pasti ianya akan menyakitkanmu. Bagaimana mungkin engkau mencuaikan masa-masa dan waktu-waktumu? Bagaimana engkau tidak bersedih atas usia yang berlalu tanpa sebarang keuntungan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita membaca kalam daripada Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah dalam tajuk dunia adalah peluang, maka beramal. Kita melihat dunia yang kita hidup sekarang yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengambil manfaat sebanyak mungkin, melakukan perkara-perkara yang berfaedah, khususnya perkara yang akan menyelamatkan kita daripada azab neraka Allah dan memasukkan kita dalam syurga Allah. Kerana itulah nilai kehidupan kita. Kerana itu Allah Taala sebut, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, itulah dia orang yang berjaya. Saya yakin bahawa kalimah berjaya diinginkan oleh semua orang. Semua orang nak jadi dirinya seorang yang berjaya. Dari sudut aspek mana pun. Allah Ta'ala menyebut aspek kejayaan yang sebenar. Yang disebut dalam ayat yang lain, Zalikal fawzul azim, itu ialah kejayaan yang paling teragung. Kejayaan apa yang paling teragung? Selamat dari neraka, masuk dalam syurga. Tetapi untuk selamat daripada neraka dan masuk dalam syurga, Allah sebut ayat selepas itu. Dan Allah menyatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan kamu di dunia ini melainkan ia adalah suatu penipuan untuk kamu. Maksud ghurur ada beberapa makna. Yang pertama, syaitan. Syaitan disebut oleh Allah dengan makna al-gharur ataupun al-ghurur, pembohongan dan penipuan. Dia akan hiasi maksiat nampak indah, nampak cantik. Dia akan hiasi dunia nampak macam kita kekal di sini. Terutama pula bila kita berharta dan kaya. Allah sebut dalam Quran, yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbadhanna fil hutamah. Mereka menyangka harta mereka boleh menjadikan mereka kekal di sini. Tidak, mereka akan dicampakkan dalam neraka hutamah. Ini bila Imam Ibn Qudamah berkata, dia ambil kata-kata seorang ulama tabi'in terkenal namanya Ibrahim At-Taimi rahmatullahi alaihi. Ibrahim At-Taimi yang merupakan murid yang berguru dengan ramai para sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in. Dia kata apa? Aku bayangkan dalam 2 situasi. Yang pertama, kalau aku masuk syurga dengan segala kenikmatannya, aku bayangkan, kalau aku masuk syurga dengan segala kenikmatannya, pasti apa yang aku inginkan di dunia ialah menambahkan amalan aku. Dan aku bayangkan, kalaulah aku masuk neraka dengan kepelbagaian azabnya, pastilah aku sekarang di dunia ingin melakukan amal soleh bagi menyelamatkan aku. Tuan-tuan, kita selalu berangan benda dunia. Kalau benda dunia, kalaulah saya kaya, kalaulah saya jadi orang tu, kalaulah saya jadi orang ni. Kita tak berangan benda akhirat. Bila kita tak berangan benda akhirat, perkara akhirat, berarti kita tak ada kecintaan pada perkara akhirat. Untuk perkara dunia memang kita berangan. Kita dah dulu berangan, kalau saya kata berangan nak jadi cikgu, berangan nak pegang jawatan itu, berangan nak pegang jawatan ini, berangan nak duduk dalam rumah agam, berangan untuk dapat kendaraan itu. Angan-angan itu ada pada semua manusia. Sebab dalam dirinya ada cinta dunia. Tetapi pernah tak kita berangan akhirat? Berangan nanti akhirat kita bersama dengan Nabi SAW. Berangan nanti kita di akhirat kita bersama para sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in. Berangan nanti kita bersama dengan para wali Allah, bersama dengan para sahabat semuanya, bersama dengan para ulama yang bertakwa. Pernah tak kita berangan begitu? Baik, kalau kita berangan begitu, berarti kita kena tambah amal soleh kita. Sebagaimana seorang yang berangan nak miliki dunia, maka dia akan tambah usaha dunia dia. Automatik. Sebab dia dah berangan macam tu, dia akan berusaha tambah usaha dunia dia. Dan dia akan mendekati ahli dunia.
Kalau berangan akhirat, kita akan berusaha tambah amalan akhirat. Dan berusaha mendekati orang-orang ahli akhirat. Bila Ibrahim Taimi berkata, aku bayangkan pula aku masuk neraka. Kalau kita contoh kat sini, kalau kita bayangkan kita nanti susah, akan mengalami zaman-zaman yang susah, pasti kita dah menyimpang sekarang. Saya dah menyimpang sekarang. Kalau saya dah bayangkan, anak-anak saya nanti akan melalui fasa-fasa sukar dalam kehidupan ekonomi dan sebagainya, saya buat persiapan sekarang. Saya buat simpanan untuk anak saya belikan saham untuk anak saya buat semuanya. Tapi pernah tak kita bayangkan kesukaran, kesusahan kita akhirat? Kalau kita pernah bayangkan, nescaya kita akan sibuk beramal di sini. Kan itu Allah Ta'ala memuji orang-orang yang memang menggunakan peluang di dunia untuk bukan sekadar beramal, berlomba-lomba dalam amalan. Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dalam suratul Anbiya pada ayat yang ke-90 kata Allah, mereka itu ialah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Dan orang-orang yang sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harap dan penuh takut, dan mereka senantiasa khusyuk dalam ibadat. Maksud khusyuk dalam ibadat, istiqamah dalam ibadat. Sebab tahu inilah perkara yang berguna. Ada sebahagian ulama, tuan-tuan sekalian, mereka ni gali kubur. Bila Utbah Al-Ghulam sebagai seorang tabi'in, Utbah Al-Ghulam, dia mati di medan perang. Mati syahid di medan perang waktu melawan tentera Rom. Dia wasiat kepada kawan-kawan dia, jangan buka rumah aku melainkan bila mana aku mati. Maka bila Utbah Al-Ghulam meninggal dunia, orang pun masuk rumah dia, nampak dalam rumah dia ada lubang. Lubang kubur yang digali ni, bersama dengan rantai. Kenapa? Utbah Al-Ghulam berkata, dulu dia ada beritahu, setiap kali motivasi ibadatku lemah, maka aku masukkan diriku dalam kubur dan aku berkata, kalau sekiranya kamu masuk dalam kubur, apa cita-citamu? Nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Untuk beramal. Nah, sekarang kamu hidup balik, sila beramal. Dia keluar dari kubur, dia teruskan ibadat. Dan itu juga dilakukan oleh Maimun bin Mihran, sebagaimana disebut oleh Imam Zahabi. Maimun bin Mihran, tuan-tuan sekalian, ialah guru kepada anak Umar bin Abdul Aziz. Dia panggil Muaddib. Umar bin Abdul Aziz, khalifah Islam yang terkenal dalam kerajaan Umayyah yang meninggal tahun 101 Hijriah, dia upah seorang guru khas mengajar anak dia. Guru tersebut bernama Maimun bin Mihran. Antara anak dia yang belajar dengan Maimun bin Mihran ialah Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Tapi beliau mati muda pada usia 17 tahun. Kalaulah dia ni, kata ulama, kalaulah anak pada Umar bin Abdul Aziz Abdul Malik ni panjang umur, nescaya dia lebih alim pada ayah dia. Tapi dia mati pada usia 17 tahun, 18 tahun. Dia penasihat kepada ayah dia dalam perkara kenegaraan, perkara ekonomi, seorang anak yang alim, soleh. Baik, Maimun bin Mihran ni tok guru pada anak dia. Apa cerita Maimun bin Mihran? Kata Imam Zahabi, antara ulama yang dia nak motivasikan dirinya untuk bersungguh ibadat, dia juga korek lubang kubur. Bila dia rasa malas ibadat, dia masuk dalam kubur. Masuk. Untuk dapat motivasi. Sekarang kamu berada dalam kubur, apa kamu nak? Pasti kamu nak hidup balik. Tuan-tuan, bukan kata dalam kubur, kalau kita berada dalam sakaratul maut. Allah cerita dalam surah Munafiqun. Hatta idza jaa ahadakumul maut. Sehingga bila seorang itu datang kepadanya kematian, mereka kata apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tolong beri usia aku sikit lagi, sikit. Untuk aku melakukan amal soleh. Untuk aku bersedekah, kemudian aku jadi orang soleh. Minta sikit tempoh. Tuan-tuan, hari ni kita tak payah minta sikit. Allah dah beri tempoh kat kita. Allah dah beri usia sekarang untuk kita beramal soleh. Maka kenapa kita lepaskan peluang Allah berikan kepada kita? Kalau kita tengok orang-orang yang, sebagai contoh, setiap orang yang mati, tuan-tuan sekalian, mereka memang ada cita-cita nak hidup balik, nak tambah amalan.
Jangan kata orang mati kita dulu pernah ambil periksa SRP, SPM, STPM. Kalau tuan-tuan generasi saya macam itulah SRP, STPM, LCE, MCE dan sebagainya. Pernah tak ada cita-cita nak ambil balik periksa tu? Sebab rasa macam kurang cemerlang sikit nak ambil balik. Kalau ada peluang, kita selalu fikir ke belakang. Kalau kita ada peluang untuk kita baiki, bagaimana nanti bila kita mati? Pasti kita akan berkata, kalaulah aku hidup balik. Dan permintaan untuk hidup balik ini Allah rakamkan dalam Quran. Bila ahli kubur berkata, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Wahai Tuhan, boleh tak kembalikan aku ke dunia untuk aku lakukan amal soleh yang telah aku tinggalkan dahulu. Tuan-tuan sekalian, kita kalau kita jujur dengan diri kita, banyak mana amal soleh kita tinggalkan. Sebab orang yang memang benar-benar mencari keuntungan di dunia, tidak ada amal soleh yang ditinggalkan. Dia buat semua. Semua amal soleh yang kita tahu, kita akan buat semua. Walaupun sekadar 2 rakaat, kita nak buat juga. Kita bukan kira yang besar-besar je. Yang kecil yang kita nampak pada pandangan kita kecil pun kita nak buat. Ibn Qayyim dia cerita dalam kitab Ruh tentang kisah ini. Dan Imam Ibn Qudamah ni lebih mendahului Ibn Qayyim dari tarikh kewafatannya. Ada seorang tu, dia pergi ke kubur. Bila dia pergi kat kubur, maka apa yang dia buat? Dia pun solat 2 rakaat kat situ. Bukan kita kata solat sembah kubur, tak. Solat kat situ, kawasan perkuburan dia solat, kemudian dia rehat. Barangkali dia ni orang kerja, dia pun rehat kat wakaf kat kubur tu. Kalau orang kampung saya panggil wakaf, tempat berehat. Dia pun solat 2 rakaat, dia pun tertidur kat situ. Tiba-tiba dia bermimpi. Ahli kubur berkata kepadanya, kamu telah menyakiti aku. Kenapa? Ialah kamu buat sesuatu yang kami tak boleh buat. 2 rakaat solat. Ia lebih berharga dengan segala dunianya. Kalaulah kami berpeluang buat sebagaimana kamu, alangkah indahnya. Kami tahu tapi kami tak boleh buat. Kamu pula boleh buat tapi tak tahu. Tentang bila kita baca satu hadis, Nabi kata apa? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita nak nilai tentang pahalanya, dia jauh lebih besar daripada segala yang kita miliki dunia ini yang kita akan tinggalkan. Kita baca kisah Nabi Allah Sulaiman AS. Nabi Allah Sulaiman AS satu hari sedang dia berjalan dengan angin dia. Di mana Nabi Allah Sulaiman ni Allah jadikan angin itu kenderaan dia. Dia amparkan satu busut atau dipanggil pemaidani. Maka dia letakkan singgasananya. Kemudian angin pun tiup. Ini bukan Zamzam Al-Kazam ni. Artinya ini yang disebut oleh kebanyakan ulama tafsir tentang kenderaan Nabi Allah Sulaiman, angin yang membawanya dalam perjalanan sebulan cuma dalam satu tempoh yang singkat, pada pagi dan pada petang. Artinya 2 bulan perjalanan pagi dan petang sampai. Dia hampir satu pemaidani, dia letak dia punya singgasana, dia pun memantau. Kata Imam Mujahid, ada 4 orang yang pernah memerintah dunia, 2 Islam, 2 kafir. Islam yang pertama ialah Nabi Allah Sulaiman, yang kedua ialah Dzulqarnain. Yang kafir pula yang pertama bernama Bukhtanasar, yang kedua bernama Namrus atau Numrus bin Kanaan. Ada 2 Islam, 2 kafir. Sulaiman AS antara raja dan nabi yang memerintah dunia. Jadi bila empayanya besar, maka dia bergerak dengan angin. Ketika mana sedang dia memantau wilayah kekuasaannya, seorang berkata, untungnya anak Daud mendapat kemuliaan tadi. Kemuliaan terbang, tika terbang, kemuliaan kerajaan. Lalu berita tu sampai ke telinga Sulaiman AS. Sulaiman patah balik. Dia jumpa orang yang cakap macam tu. Dia kata, wahai saudara, demi Allah, satu tasbih yang tercatat, yang dicatat oleh malaikat yang kamu sebut, satu tasbih, lebih baik daripada apa yang Allah beri kepada anak Daud ini. Maksudnya apa? Yang kita dapat segala kerajaan dunia, kita mati kita tinggalkan. Habis. Yang kita bawa ialah amal soleh. Maka bukankah amal soleh itu lebih bernilai daripada segala isinya?
dengan nilai atau dengan perkiraan benda-benda dunia ni tak laku dalam kubur. Tak laku. Mana pernah kita dengar orang mati dibawa, dia letak dalam kuburnya segala benda dunia. Dia tak akan letak. Kalau dia letak juga, orang akan bongkar. Orang akan korek, ambil. Sebab tu kalau kita belajar hukum fiqh, kita panggil ahkamun nabash atau hukum menggali kubur. Maksudnya hukum menggali semula kubur. Bila ada barang berharga jatuh dalam kubur, boleh kita gali semula ambil. Ya. Boleh kita ambil. Ini dalam bab ahkam an-nabash ataupun bila boleh kita gali semula kubur. Yang pertama yang disebut ialah bila mayat tadi tidak menghadap kiblat. Bila mayat tak menghadap kiblat, maka boleh gali semula untuk hadapkan arah kiblat. Yang kedua, bila mana ada harta yang jatuh. Misalnya tengah-tengah kita cangkul wallet jatuh. Tengah-tengah kita cangkul jam kita jatuh. Tengah-tengah kita cangkul gigi jatuh. Tapi gigi emas ni. Bukan gigi biasa tak ambil lah kita, gigi emas. Maka boleh kita gali semula. Hukum gali kubur ini bila dah tanam hukumnya haram kerana menceroboh kehormatan si mati. Tapi bila ada maslahat boleh. Jadi digali semula kubur. Maksud saya, kalau hari ini kita ada segala kekayaan, tak boleh masuk dalam kubur melainkan orang akan gali ambil balik. Tak ada satu kita boleh bawa. Yang kita boleh bawa ialah amal soleh. Sebab itulah kesempatan dunia ini, kata Imam Ibn Qudamah, ambillah segala kesempatan Allah bagi usia kita kat sini untuk kita benar-benar memanfaatkan setiap waktu, bahkan setiap nafas kita. Tuan-tuan tahu berapa nilai nafas kita ni? Kita hidup kat dunia 60 tahun. Katakan 60. Even 70 tahun. Kita hidup kat syurga bila? Tak ada tempoh. Kata ulama, ad-dunya ila amad wal akhiratu ila al-abad. Ataupun ad-dunya amadun wal akhiratu abadun. Dunia dia ada tempoh, akhirat dia kekal selamanya. Baik, kalau kita buat kira-kira matematik lah. Berapa nilai satu nafas kita di akhir akhirat kelak? Sebab akhirat kelak dia bukan hidup 60 tahun, bukan 70 tahun, bukan 80 tahun. Abadal abidin, selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi satu nafas kita mungkin nilainya jutaan tahun ni. Satu nafas. Kita bernafas satu hari berapa kali? Mungkin kita bernafas sebanyak 24,000 kali. Setengah ulama kira 24,000. Kalau tuan tak percaya, kira lah lepas ni. Apa bernafas kira. Ada yang kira 24,000 kali. Ada yang kata sekian. Baik, satu nafas tadi tuan-tuan sekalian, nilainya akhirat kelak jutaan tahun. Jadi kenapa kita nak sia-siakan nafas kita? Melainkan kita kata, alangkah kalau saya dahulu di dunia, siap nafas saya ialah ungkapan subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sebab itu Allah mensyariatkan kita zikir yang mudah disebut bagi setiap pernafasan kita. Bukan ini yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam banyak ayat. Bila Allah menyatakan, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Zikran kasira. Setiap kali Allah suruh kita zikir, Allah suruh zikir banyak. Kenapa zikir banyak? Sebab nafas-nafas itu berharga sangat. Kenapa tak zikir mudah? Tuan-tuan tengah duduk, subhanallah, boleh sebut alhamdulillah, boleh sebut Allahu Akbar, boleh sebut la ilaha illallah, boleh sebut la haula wala quwwata illa billah, boleh sebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh sebut banyak subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Banyak benda-benda yang kalau nanti akhirat kita akan menyesal. Kita dah baca hadis sebelum ini, antara tempoh yang ahli syurga teringat-ingat bila mereka dah masuk syurga ialah dahulu kat dunia mereka ada tempoh waktu berzikir tapi mereka tak zikir. Teringat kenapalah aku tak zikir dulu. Teringat-ingat. Kan itu kata Imam Ibn Qudamah. Manfaatkan usia kita sekarang. Setiap nafas, setiap detik, jangan sia-siakan. Ia amat bernilai. Sebab itu kita lihat pesan daripada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Antaranya Abdullah bin Umar. Dia kata apa? Dia kata, iza asbahta fala tantazilil masa. Wa iza amsayta fala tantazilis sabah. Wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Maksudnya, bila mana kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu petang. Bila berada pada waktu petang, jangan tunggu pagi esok. Gunakan kesempatan sihat kamu sebelum sakit. Gunakan kesempatan hidup kamu sebelum mati.
Buat apa? Untuk melakukan amal soleh. Dan bila Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka. Lakukan apa sahaja yang beri manfaat pada kamu. Ihris. Perkataan ihris ni tuan-tuan, maknanya hendaklah kamu bersifat tamak untuk berbuat perkara yang memberi manfaat kepada kamu. Dan wasta'in billah wala ta'jaz. Minta tolong dari Allah. Kadang-kadang bila kita buat ibadat lemah semangat. Kadang-kadang bila buat ibadat rasa futur lemah. Minta tolong dengan Allah, ya Allah. Bila aku sentiasa mampu mengingatimu, macam doa yang Nabi ajar pada Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sebut setiap kali selepas solat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku untuk sentiasa mengingatimu, sentiasa mensyukurimu, sentiasa memperelokkan ibadat. Tuan-tuan kena doa supaya setiap masa kita diisi dengan perkara yang memberi manfaat kepada kita. Dan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz, jangan rasa lemah. Dalam ibadat ni jangan rasa lemah. Kenapa lambat lagi mati ni? Saya ibadat dah lama ni. Dah 60 tahun saya ibadat. Tak mati lagi. Tak boleh ke saya berhenti sekejap buat maksiat? Jangan rasa lemah. Teruskan ibadat, teruskan buat taat, teruskan memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Sebab nikmat waktu ni ramai orang yang cuai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Ada dua nikmat, banyak manusia melepaskannya dengan sia-sia. Nikmat apa? Sihat tubuh badan dan kelapangan waktu. Faragh. Kita ada faragh, kelapangan waktu. Tak ada manusia pun yang sibuk melainkan dia ada faragh. Maksud saya, kalau seorang kata dia sibuk tak? Sibuk dia tetap ada faragh. Dia tetap ada waktu lapang dia. Sebab itu dia masih boleh tidur sebab dia ada waktu lapang. Sebab itu dia masih boleh ke tandas sebab dia ada waktu lapang. Dia masih boleh makan kan, dia masih ada waktu lapang. Sebab itu dia masih boleh ketawa sebab dia ada masa lapang. Jadi faragh kita ini hendaklah kita manfaatkan untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Irtanim khamsan qabla khamsin. Ambil peluang. Daripada 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan yang lain. Syababaka qabla haramika. Yang mana muda, ambil kesempatan untuk memperbanyakkan ibadat sebelum sampai waktu tua. Kata Imam Ibn Jauzi, ada ibadat yang nanti waktu tua kita tak boleh buat. Kalau sekarang kita muda, kalau Ustaz Hafiz muda sekarang, boleh buat ibadat sesuatu yang tak boleh buat waktu tua. Jadi buat sekarang. Yang Nabi kata, irtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika. Muda, tengah muda, buat. Kita ada anak-anak yang masih muda, pesan pada mereka buat benda ni. Kenapa tua nanti kamu tak mampu buat? Yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, sihataka qabla maradika. Sihat kamu sebelum ataupun qabla saqamika. Sihat kamu sebelum sakit. Ada ibadat yang waktu sakit kita tak boleh buat. Ibadat yang sihat ni waktu sakit kita tak boleh buat. Bukan ada ibadat yang waktu malam, yang siangnya kita tak boleh buat. Ibadat waktu siang yang malamnya kita tak boleh buat. Sebab itu ambil kesempatan ni. Tengah sihat, tuan-tuan tak sakit apa, buat. Tidak nanti kita menyesal bila dah sakit masuk ward. Kalau saya sihat, saya nak buat benda tu, nak buat benda ni. Maka rugi. Maka baik kita buat sekarang. Apa kelebihan buat waktu sihat sebelum sakit? Nanti kalau kita sakit, pahala yang kita buat waktu sihat tetap jalan. Dia macam sok-sok macam tu. Orang kalau kerja masa sihat, and then dia sakit, dia tetap dapat gaji dia. Sok-sok dapat jalan. Imbuhan dapat. Apatah lagi dengan sifat pemurah Allah. Kalau kita buat waktu sihat, nanti kita sakit, pahala jalan. Dulu saya selalu belajar, tiba-tiba saya sakit, saya tak boleh belajar. Allah tetap beri pahala saya belajar. Kata Nabi SAW, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mislama kana ya'malu muqiman sahihan." Bila seorang hamba itu sakit atau bermusafir, Allah tetap tulis pahalanya sebagaimana dia buat waktu sihat. Sebagaimana dia buat waktu dia berada pada tempat itu tak musafir. Dan yang ketiga kata Nabi SAW,
Warinaka qabla fakrika. Kaya sebelum kamu susah. Sebab apa? Ada ibadat yang ketika mana kita kaya kita boleh buat. Nanti miskin kita tak boleh buat. Maka ambil kesempatan. Yang keempat kata Rasulullah, fagharaka qabla syughlik. Tengah lapang sebelum kita sibuk. Ni tengah lapang, maka nanti kalau kita sibuk, banyak benda lah kita tak buat. Sibuk kerana macam-macam asbab. Sibuk kerana musibah, sibuk kerana komitmen itu dan ini, maka gunakan kesempatan. Dan last kali kata baginda sallallahu alaihi wasallam, hayataka qabla mautika, hidup sebelum mati. Kan itu kita lihat. Tuan-tuan, saya suka bagi contoh bagaimana ulama dahulu mereka memanfaatkan waktu mereka. Bagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Qudamah. Setiap nafas itu berharga, bernilai. Tuan-tuan baca kisah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan seorang tabi'in yang masyhur. Guru kepada Abdul Rahman bin Mahdi, seorang ulama hadis terkenal. Apa cerita Hamad? Itu lahir pada tahun 91 Hijriah, meninggal tahun 167 Hijriah, pada usia 76 tahun beliau wafat. Apa kisah Hamad? Hamad ini kata ulama, masa dia sama ada dia membaca hadis, atau dia membaca kitab-kitab yang lain, atau dia bertasbih, atau dia sembahyang, bukan beliau mati ketika solat. Sehingga kalau dikatakan malakul maut datang nak cabut nyawa, dia tak mampu lagi tambah amalan sebab memang dah penuh. Bayangkan daripada muda sampai ketua, sampai 76. Orang kalau tengok dia, kata seorang ulama, kalau kau kata kamu dia tak pernah ketawa, kamu barangkali tak percaya. Dek sibuk dia, wa imma dia membaca, wa imma dia membaca hadis, meriwayatkan hadis, wa imma dia bertasbih, wa imma dia sembahyang, bahkan dia mati dalam solat. Ini Hamad bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Tengok macam mana diguna masa. Tentang kita, masa kita macam mana? Apa nilai masa kita sekarang? Apa nilai? Maksud saya masa dalam buat benda-benda yang menguntungkan akhirat. Kita tu macam itulah. Lepas sembahyang, tak boleh nak zikir panjang sikit. Sembang panjang boleh, zikir panjang tak boleh. Tak boleh kita nak menada kitab lama sikit. Tapi buat benda lain, lama sikit boleh. Ruginya kita. Sebab tu kata Hasan Basri. Hasan Basri kata apa? Bila seorang ulama tabi'in yang meninggal tahun 110 Hijriah. Bukan seorang ulama kata dia sebaik-baik tabi'in, Hasan Basri. Yang merupakan anak susuan kepada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Semua disebut oleh ahli syiar, ahli sejarah. Kata Hasan Basri ni tuan-tuan, dia belajar dengan 70 orang sahabat. Dia kata apa? Adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Aku jumpa satu kaum. Masa di sisi mereka lebih berharga daripada wang, daripada dirham dan dinar kamu. Mereka lebih nampak nilai waktu berbanding duit. Ini aku dah jumpa kaum. Siapa kaum ni? Sahabat-sahabat Nabi SAW. Sahabat-sahabat Rasulullah, tuan-tuan. Kalau kita dapat buka lembaran kehidupan mereka, macam mana dia hidup? Tuan-tuan jangan ingat, oh dia dapat gelaran sahabat, dia pun masuk syurga. Bukan. Kerana dia bernama Abdul Rahman, dia bernama Uthman, dia bernama Waqah, dia masuk syurga. Bukan. Kerana sifatnya. Kerana Allah Ta'ala tak masukkan seorang tu syurga kerana nama dia itu. Melainkan kerana mujahadah, kerana ibadah, kerana ketaatan dia buat. Kalau kita nak baca semua kisah para sahabat, dalam ruang kesungguhan mereka memanfaatkan waktu-waktu masa-masa mereka untuk mentaati Allah. Sebab mereka cukup tahu kesibukan mereka pada akhirat. Sehingga Allah turunkan satu ayat. Menegur mereka. Kenapa? Sibuk sangat akhirat sampai mereka lupa dunia. Apa kata Allah? وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Kata Allah, carilah bahagian kamu akhirat. Jangan lupa bahagian dunia. Allah ingatkan para sahabat, jangan lupa bahagian dunia. Dek sibuk cari akhirat. Kita tuan-tuan, kita hari ni kita punya dialog, kita kata apa? Cari-cari dunia juga. Jangan lupa akhirat. Maknanya, bahasa kita sekarang, akhirat part time. Dunia full time. Para sahabat, akhirat full time. Dunia part time. Sehingga Allah kata apa? Carilah akhirat, jangan lupa dunia. Kerana ramai sahabat lupa dunia.
Dek sibuk mereka dengan akhirat. Kita pula umat akhir zaman terlalu ingatkan dunia, lupa akhirat. Kena beritahu dah masuk waktu solat. Jam beritahu lagi, muazzin beritahu lagi, mak kat rumah beritahu, ayah beritahu, kawan beritahu, dah masuk waktu solat. Kata mereka dulu tak perlu orang beritahu waktu solat. Mereka tahu ini waktu solat. Mereka menunggu solat. Kita tunggu azan, tunggu iqamah. Dah iqamah. Kalau masjid tu tak bunyi iqamah, tak iqamah Habis awak tak pergi lagi. Tak bunyi iqamah pun, nak pergi macam mana? Mereka dengar azan dalam masjid. Kita dengar azan di luar masjid. Itu pun kita kata belum hayya 'alal falah. Belum, nanti lepas hayya 'alal falah kita pergi. Belum qad qamatis solah. Nanti qad qamatis solah kita turun. Kata kita. Para sahabat mereka tunggu dalam masjid. Mereka dengar azan dalam masjid. Menunjukkan bagaimana mereka menjaga waktu. Baik, saya nak bawa dua contoh bagaimana para sahabat, sebagaimana kata Imam Ibn Qudamah, manfaatkan setiap nafas kamu, waktu kamu untuk mencari akhirat. Kita ambil contoh Uthman bin Affan. Saya tahu kisah Uthman bin Affan, sahabat yang mulia yang meninggal tahun 35 Hijriah. Salah seorang dijamin syurga. Jangan ingat bila disebut dijamin syurga, mereka pun goyang kaki duduk kat rumah. Mereka menunjukkan benar-benar ciri ahli syurga. Ketika mana rumah Uthman bin Affan dikepung, maka isterinya nak halang orang-orang yang kepung rumah Uthman bin Affan supaya jangan menyakiti Uthman. Lalu isterinya berkata, apakah kamu tidak tahu siapa ini Uthman? Kana yuhyil laila kullahu fi rak'atin yajma'u fiha al-Quran. Ini Uthman seluruh malam dihidupkan dengan ketaatan pada Allah. Tuan-tuan tahu Uthman meninggal pada usia 80-an. Dia setiap malam, dia menghidupkan malam untuk dia mentaati Allah dan dia mengkhatamkan Al-Quran pada malam dia qiyamul lail. Setiap malam dia qiyam, dia khatamkan Al-Quran. Bayangkan macam mana dia manfaatkan masa. Kita kadang-kadang nak ambil sejuzuk pun, ya Allah. Sejuzuk tu dah ada 10 live, 10 hari. 10 hari lamanya. Nak boleh habis tu. Mereka khatam Quran. Ini Uthman bin Affan yang disebut dijamin masuk syurga. Yuhyil laila kullah, menghidupkan malam seluruhnya. Kita baca kisah Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab diceritakan oleh Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaihi tentang Umar Al-Khattab. Apa kata Imam Ibn Kathir? Kana yusalli bin nasil isya summa yadkhulu baitahu fala yazalu yusalli ila al-fajr wa ma mata hatta sarada as-saum. Adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Mula-mula dia akan jadi imam solat Isyak, and then kemudian dia balik rumah, dia terus sambung qiyamul lailnya sehinggalah subuh. Dan adalah Umar Al-Khattab, dia berpuasa setiap hari melainkan hari yang diharamkan saja. Sampailah beliau mati. Kata Aslam, pembantu beliau, 2 tahun terakhir sebelum Umar Al-Khattab mati, meninggal dunia. Kita tahu Umar Al-Khattab meninggal pada tahun 13 Hijriah. Pada tahun 23 Hijriah. 10 tahun memerintah. Maka Umar Al-Khattab wafat. Kata Aslam, pembantu beliau, 2 tahun terakhir Umar sebelum wafat, dia menggandakan ibadat dia. Walau dia dah kuat ibadat. 2 tahun terakhir, dia mula qiyam dan tak tidur, dan dia berpuasa tidak berbuka melainkan hari yang diharamkan berpuasa. Kita lihat dia manfaatkan waktu. Walau dia sudah dijamin syurga. Kita tak ada orang jamin apa-apa. Kita baca kisah Tamim Ad-Dari, Kristian yang memeluk Islam pada tahun 9 Hijrah. Tamim Ad-Dari ni ialah sahabat yang jumpa Dajjal. Peristiwa bertemu dengan Jassasah. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tamim Ad-Dari seorang sahabat yang Masya Allah. Dia ceritakan bagaimana dia memanfaatkan waktunya untuk beribadat pada Allah. Kana Tamim yakhtumul Quran fi rak'atin wa rubbama raddada al-ayat al-wahidata al-laila kullah hatta as-sabah. Adalah Tamim Ad-Dari. Dia boleh ulang satu ayat sampai ke subuh untuk ditadabbur. Satu ayat diulang. Bukan dia menghabiskan Al-Quran dalam satu rakaatnya saja. Habiskan Al-Quran. Ini Tamim Ad-Dari rahmatullahi alaih. Ini bagaimana sahabat-sahabat memanfaatkan waktu. Dia sampai mereka lah mujahid, mereka lah yang membuka kawasan Islam, mereka lah yang jaga syiar Islam, mereka jaga segala-galanya, mereka lah yang mencipta satu tamadun yang hebat,
yang tak mungkin dapat ditiru sampai hari ini, menggabungkan dunia akhirat. Tamadun yang berasaskan kepada nilai yang paling tinggi, kejayaan manusia, redha Allah Ta'ala. Selama ni tamadun kebendaan, tamadun yang menguntungkan satu dua golongan manusia. Kita baca tamadun, baca tentang tamadun, dia cuma menguntungkan satu kelompok manusia. Bercerita tentang tamadun, ia kekayaan berlega pada golongan pemerintah, tidak diperoleh oleh orang bawahan. Tetapi tamadun yang dibina dalam Islam, ia memberi suatu ketenangan kepada semua. Semua rasa ketamadunan tersebut. Ini yang tamadun yang terbentuk kerana mencari redha Allah Ta'ala. Baik, ini Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca kisah Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Syaddad, sahabat yang mulia yang setiap kali malam nak tidur terganggu. Dia kata apa? Kepanasan neraka menghalangku untuk tidur, maka aku beribadat. Kita tuan-tuan, aircon panas pun kita tak bangun ibadat juga. Kita tetap cuba nak tidur juga. Mereka, tuan-tuan, yang menjadikan mereka tak boleh tidur, ingatan mereka pada akhirat. Ingatan tentang neraka yang panas, ingatan mereka tentang amalan yang tak cukup. Seorang bila ditanya, kenapa awak ni asyik puasa, asyik itu, asyik ini. Dia kata, nanti kalau aku mati, siapa nak puasa untuk aku? Siapa nak baca Quran untuk aku? Siapa nak buat baik untuk aku kalau bukan aku? Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Nanti kita mati, siapa nak buat ibadat untuk kita? Kalau bukan kita. Kita nak harap anak-anak. Harapan itu tidak mungkin terjadi dengan apa yang kita harapkan. Kalau diri kita sendiri pun kita tak buat, macam mana kita nak harap anak-anak kita tolong solatkan, tolong doakan, tolong itu, tolong ini. Anak-anak ni barangkali sesekali mungkin, tapi bukan selama-lamanya. Kita yang patut buat. Kalau kita sendiri tak buat apa-apa, kita cuma mengharapkan tahlil perdana, kita mengharapkan orang tu hantar doa, orang tu, tentu belum tentu. Kalau kita tak ingat diri kita, bagaimana orang ingat diri kita? Orang lain pun ada kesibukan dirinya. Sebab itu di sini, tempat ini, peluang ini untuk kita menyibukkan diri kita dengan amal akhirat. Kita dah sebut tentang Hamad. Sibuk. Bukan kata Imam Khalil Farahidi, yang meninggal tahun 100 Hijriah, seorang tabi'in. Dia kata, waktu yang paling aku takut ialah waktu makan. Membazir betul waktu aku masa tu. Sebab kena fokus pada makanan. Akhirnya apa dia buat? Dia tetap membaca dalam keadaan orang suap makanan pada dia. Dia tak nak bazirkan masa. Kita lihat kita waktu makan paling seronok, waktu sembang berjam-jam. Waktu kuliah ni ngantuk lah, tidur. Tapi waktu makan, waktu sembang, waktu kita nak makan 2 jam. Straight, Masya Allah, istiqamah. Istiqamah. Jadi di sini cabaran kita. Memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita lihat kisah tabi'in terkenal Umair bin Hani radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap hari dia bertasbih, yusabbih kulla yaum mi'ata alf. 100,000 kali dia bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita boleh tak tasbih 1000 kali? Yang Nabi sebut dalam hadis tentang kebaikan 1 juta dengan tasbih kita 1000 kali. Ada tak kita, saya katakan kita tuan-tuan, dalam hal dunia kita ada target. Ada unjuran itu, ada ini, banyak bacaannya. Ada carta, ada graf, bla 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 bla. Tapi untuk akhirat, ada tak kita buat satu bentuk graf untuk kita? Graf ketaatan kita pada Allah. Kan kita masih makin tua ni, makin tua. Graf kita. Zikir kita banyak mana dah sekarang? Saya tak kira, Ustaz. Awak benda dunia awak kira. Tapi awak tak boleh kira benda akhirat. Berarti awak tak beri suatu, kita katakan, nilai pada akhirat. Mereka tuan-tuan bila buat amalan akhirat, mereka kira. Bukan kira sebab nak bangga. Mereka nak kira dari sudut pencapaian dan muhasabah. Sebab itu disebut dalam hadis, Al-Kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dan maut. Orang yang cerdik itu ialah orang yang sentiasa muhasabah dirinya. Muhasabah diri ini tuan-tuan termasuk mengukur nilai ibadat kita. Hari ini kita duha berapa rakaat? Hari ini 2. Esok 4. Lusa 2 balik. Kenapa 2 balik? Para sahabat ibadat mereka tak menurun. Sahabat, para tabi'in dan manusia terpilih, sifat ibadat mereka ialah terus naik. Kita bimbang ibadat kita terus turun. Kita bimbang. Padahal keinginan kita pada dunia terus naik. Dan kita
kena menjadi golongan munsif. Munsifun. Munsifun apa? Kerana kita tengok kematian setiap hari. Kita melihat orang pergi setiap hari. Hari ni dengan pandemik COVID, lagilah kita dengar setiap hari. 20,000, 30,000, 100,000. Kita dengar mati satu dunia dah 4 juta. Mungkin naik 5, mungkin. Yang dah kena COVID lebih pada 200 juta. Kita dengar benda tu semua. Apa maksud itu semua? Maksudnya dunia tak ada apa. Maksud itu semua, dunia tak ada apa. Kita berpenat lelah, nanti kita kat akhirat, kita datang dengan tangan kosong. Kata Abu Idris Al-Khawlani. Dia Al-Khawlani seorang tabi'in terkenal. Ulama daripada Yaman. Dia sezaman dengan Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani kata, orang paling rugi ialah yang himpun kat sini untuk ditinggalkan pergi. Dia kat sini himpun, dia nak pergi pada negeri yang dia tak ada apa-apa kat sana. Maka itulah orang paling rugi sekali. Bila Imam Syihabuddin Az-Zuhri ditanya oleh Khalifah Islam namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Itu Khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Dia kata, Syekh, limadha nakrahul maut? Kenapa kita takut mati? Kenapa kita takut mati? Kata Syihabuddin Az-Zuhri, wahai Amirul Mukminin, kerana kita bina dunia kita dan kita robohkan akhirat kita. Sebab itu kita takut mati. Kita bina dunia dan kita robohkan akhirat. Kita nak pulang akhirat. Istilah dunia. Apa maksud dunia? Ada dua makna. Maksud. Pertama, dunia dengan maksud dana, yadnu, dekat, singkat. Yang kedua, dunia dengan maksud dana'ah, hina. Ini dunia. Dunia ni suatu tempoh dekat. Kita dengar cerita orang yang paling kaya di dunia, akhirnya mati tak tinggal apa-apa. Tak bawa apa-apa. Begitulah dunia yang singkat. Walaupun umur dia 120 tahun, 200 tahun, bila dia mati, maka tiada nilai umur 100 tahun, 200 tahun. Tak ada nilainya. Nilainya tak ada apa-apa. Kalau hidup ini menuju mati, apa nilai hidup ini? Tak ada nilai. Kalau kita tidak melihat nilai sebenar dia, itu akhirat. Nanti kita lihat bagaimana kalau kita baca kisah Ali bin Husain. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Cucu cicit Nabi SAW atau dikenali sebagai Ali Zainul Abidin. Yang meninggal sekitar tahun 90 Hijriah. Satu-satunya yang terselamat, lelaki yang terselamat dalam perang Karbala pada zaman Yazid bin Muawiyah. Apa kisah Ali Zainul Abidin? Sebagian disebut oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa beliau digelar Zainul Abidin? Hiasan kepada seluruh ahli ibadat. Sebab dia memanfaatkan masanya dalam mengingati Allah Ta'ala. Memanfaatkan sungguh-sungguh waktunya. Kata Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Ibar, kata dia, kana yusalli fil yawmi wal laylah alfa rak'atin ila ammata, qalahu Malik. Wa kana yusamma Zainal Abidin. Kata Imam Malik, radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Imam Ali Zainul Abidin, ataupun Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Dia setiap malam dia akan solat 1000 rakaat. Kata 1000 rakaat ni apa maksud 1000 rakaat? Maksudnya ialah setiap waktunya dia gunakan mentaati Allah. Lalu kita pun setiap waktu kita 1000 rakaat dengan dunia kita. 1000 rakaat dengan dunia. Ini ada pula benda yang kita minat malam-malam hari, ada bola, ada itu. Kita tengok sampai 1000 rakaat dengan nilai waktu. Ketika mana orang-orang yang faham tentang bersegera melakukan amal soleh, memanfaatkan waktu dunia ini untuk menambah amalan supaya kita tak menyesal nanti. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Yang paling aku menyesal ialah hari yang berlalu, tenggelam mataharinya, ajalku kurang, umurku makin kurang, amalku tak bertambah. Dan amal kita tak bertambah, umur kita makin kurang. Apa cerita? Umur kita ni tak ada makin kurang. Sebab tu jangan gembira sangat sambut hari jadi tu. Hari jadi tanda umur kita kurang. Kita teruja hari jadi, orang pula tolong surprisekan kita. Yang surprise-nya ialah umur kita ni makin kurang. Bukan surprise tu, kek tu, bukan hadiah tu. Bukan maksud saya, Ustaz, tak boleh celebrate ke Ustaz?
Kita pulang pada individu masing-masing lah. Selama kamu tak langgar syariat, tak ada masalah. Tapi maksud saya ialah, umur kita tuan-tuan makin kurang. Kalau kita masuk umur 60, ingat. Apa kata Nabi SAW bila kita umur 60? A'zarallahu azza wa jalla ila mri'in akhara umrahu hatta ballagahu sittina. Allah tak akan terima alasan orang yang umurnya 60 tahun. Siapa umur 60 tahun, jangan cerita alasan saya tak sempat ibadat lah, saya tak sempat itu. Tuhan tak akan terima orang umur 60 tahun dalam memberi alasan. Tak akan. Maknanya, kalau sampai 60 tak sedar lagi kita ada akhirat, oh ini menuju kepada su'ul khatimah. Waliyazbillah min zalik. Kita jangan kata pada sesiapa, maksud saya muhasabah kita. Muhasabah kita. Kalau saya umur 60, saya tak nampak perubahan tentang kesungguhan akhirat saya ada masalah besar. Kalau kita baca kisah ulama dahulu tuan-tuan, bila mereka sampai 40 tahun pun mereka dah berubah rentak hidup. Sebab 40 tahun ni juga umur yang sebenarnya ialah umur yang menjadi satu hujah yang kuat untuk kita tidak leka dengan dunia. Yang mungkin umur 20-an, 30-an, 20-an, 30-an umur peperangan untuk kita dapat dunia. Baru nak cari jodoh, baru nak cari rumah, baru nak stablekan pekerjaan. Bila kita masuk 40, kata-kata kita dah stabil. Walaupun mungkin rumah tak boleh bayar lah, mungkin. Tapi kita dah agak stabil. Kita dah boleh merancang. Tiba-tiba umur 40, yang merupakan umur manusia mengalami zaman tenang, dia tidak ingat untuk mentaati Allah. Allah dah selamatkan dia dengan kesibukan mudanya. Allah masih bagi peluang pada dia, maka dia akan menyesal dengan penyesalan yang tak sudah. Ini yang menyebut, yang Allah cerita tentang orang yang menyesal, tentang kecuaiannya dalam mentaati Allah Ta'ala. Jadi ini di antara kupasan kita terhadap kalam Imam Ibn Qudamah, manfaatkan waktu. Kita gunakan waktu kerana kita tahu barangkali kita tak punya waktu lagi. Barangkali. Umur kita, tuan-tuan sekalian, telah ditetapkan ajalnya. Tempoh tamat. Bila tamat, wallahu a'lam bissawab. Kita dah dengar sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Dan bila Allah Ta'ala nak beri kita peringatan kematian, Allah jadikan orang yang kita kenali, orang yang dekat dengan kita sudah pergi. Itu ialah peringatan Allah pada kita. Hari ini kalau saya buka Facebook, saya cuma dengar kawan-kawan saya yang mati. Hari ini kalau saya buka WhatsApp, kawan-kawan saya sakit mati. Saya tahu umur saya ialah umur yang sedang menunggu giliran. Allah nak beri peringatan pada saya dan peringatan pada kita semua. Kalau tuan-tuan dah baca WhatsApp hari ini, dah baca Facebook, baca IG tentang kawan-kawan yang mati, itu ialah ingatan Allah pada kita. Sebagaimana mereka mati, kita juga akan mati. Ini yang disebut oleh para sahabat Rasulullah bila mereka melihat kematian, mereka kata, imdaw fanahnu alal athar. Pergilah kami menyusul. Tentang kematian menjadikan mereka ingat kami akan menyusul. Dan ini yang baginda sallallahu alaihi wasallam doa. Bila kita kata pada ahli kubur, antumus sabiqun wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Wahai ahli kubur, kamu pergi dulu, kami akan menyusul. Tuan-tuan, ucapan kami akan menyusul, satu ucapan muhasabah untuk diri kita akan menyusul, cepat atau lambat. Maka gunakan kesempatan umur kita sekarang bagi melakukan ketaatan pada Allah, dan ingat, bila mana kita mencari akhirat, kita tak akan memberi mudarat pada dunia kita. Dunia tak akan mudarat, sedikit pun tak akan mudarat. Tetapi bila mana kita cari dunia, kita memudaratkan akhirat kita. Dan dunia pun belum pasti kita dapat menikmatinya. Kerana dunia ini semakin hari kita semakin hilang. Hilang gigi, hilang rambut, hilang usia, semua hilang. Hari dulu gigi penuh, sekarang gigi dah kurang. Dulu kekuatan penuh, bateri full, sekarang bateri kena cas selalu. Bateri kita makin kurang. Jadi kalau dunia ini namanya dunia yang bersifat kehilangan, maka kenapa kita beri masa terlalu banyak untuk dia? Sedangkan dia ada masa yang terbatas. Akhirat tidak ada masa yang terbatas. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberi manfaat pada saya dan pada tuan-tuan sekalian, untuk kita terus bermotivasi beribadat pada Allah, untuk terus kita menghargai waktu yang Allah beri kepada kita, masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, supaya kita mampu untuk menambahkan ibadat ketaatan kita pada Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair al-fadil Ustaz Tuku Segudang di atas bacaan kitab dan juga syarahan
berkenaan dengan bab yang pertama, iaitu dunia adalah peluang, maka rebutlah peluang sementara kita masih hidup di atas dunia, rebutlah masa kita, rebutlah lapangan dan juga kesihatan yang kita miliki untuk mentaati dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fadil Ustaz, saya ada tengok muka surat sebelum bab 1, Ustaz. Kalau tengok pada biografi ringkas Ibnu Qudamah, cahaya menerangi beliau khatam Quran sebanyak 7 kali setiap hari, sama ada malam ataupun siang. Wallahu alam, pandangan peribadi anda, Ustaz. Kemungkinan tersilap, mungkin 7 hari 1 kali. Sebab ada larangan. Minggu lepas kita dah maklumkan benda kesilapan tu, bahawa dia membaca secara istiqamah. Kalau Ustaz Hafiz cek balik video minggu lepas, saya dah betulkan yang tu. Dia setiap hari istiqamah membaca 7 juzuk satu hari. Setiap hari. Itu yang kita cek dalam kitab Syiar Alam Nubala tentang So 7 juzuk satu hari. Ya. Kita tengok soalan-soalan Ustaz sebentar. Soalan daripada tuan rumah. Solat tahajud adakah perlu tidur dulu, Ustaz? Baik, berkenaan dengan solat tahajud, pertama kalau kita lihat kalam Imam Nawawi rahimahullah tentang tahajud Nabi SAW dalam kitab Rawdah, Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, beliau menyatakan bahawa solat baginda SAW ialah solat witir. Maka itulah tahajud Nabi. Bila Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW supaya bertahajud, maka tahajud Rasulullah ialah witir, dan sepakat ulama solat malam yang paling afdal ialah witir. Dan hadis Muslim, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat witir sama ada musafir ataupun sama ada Rasulullah berada setempat ataupun musafir. Nabi tak pernah tinggal solat witir baginda SAW. Sebab itu dalam mazhab Abu Hanifah, witir itu menjadi fardu. Ini wajib di sisi Abu Hanifah. Jadi berkenaan dengan tahajud tadi, baik, tahajud itu ialah perkataan umum untuk solat malam. Ia boleh jadi solat tahajud sendiri, ia boleh jadi mana-mana solat. Yang kebiasaan solat ini ialah as-salatu ba'dan naum, solat selepas tidur. Sebagian ulama mengatakan itu secara ghalib. Ghalibnya kita dianjurkan tidur terlebih dahulu baru bangun malam, sebagai satu cara mujahadah untuk menunjukkan kita boleh mengawal diri kita melawan nafsu tidur. Allah sebut dalam surah As-Sajdah, Alif Lam Mim Sajdah, Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat yang ke-16 surah As-Sajdah. Dan mereka meninggalkan tempat tidur mereka untuk berdoa kepada kami, untuk beribadat kepada kami. Maka ayat ini seolah-olah memberi maksud tidur. Ini ialah ghalibnya begitu. Ghalib solat tahajud ialah disunatkan kita tidur terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk dapat kekuatan bangun malam, dan juga untuk kita dapat kekuatan untuk mendidik hawa nafsu kita supaya kita letakkan keutamaan bangun malam berbanding tidur. Walaupun setengah ulama mensyaratkan kena tidur dulu, melainkan orang yang dibalai keras mata tak boleh tidur, memang tak boleh tidur, maka dia boleh terus bertahajud. Tapi yang lain disunatkan tidur terlebih dahulu untuk mereka bangun malam, supaya macam saya sebut tadi berdasarkan ayat surah Sajdah ayat 16, dan juga untuk melawan hawa nafsu tidur mereka. Mereka berjaya mengatasi nafsu tidur untuk beribadat pada Allah. Kerana setiap ibadat yang kita lawan hawa nafsu kita, pahalanya lebih besar. Setiap ibadat bila kita lawan hawa nafsu kita. Sebab itu bila Nabi SAW menyebut wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan lelaki yang mendapat naungan Allah di hari akhirat kelak, lelaki yang diajar oleh wanita yang kaya, wanita yang berpangkat untuk melakukan perkara tidak baik, dia kata aku takut Allah. Bila ada cobaan nafsu tidur, nafsu sebagainya. Allah Soalan daripada Tuan Haji Bunyamin, ditanya adakah pandemik ataupun COVID-19 ini, Ustaz, hukuman daripada Allah SWT, dan bagaimana kaedah untuk kita menghadapi tekanan ini ekonomi dan sebagainya? Ya, bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak ayat. Kita baca dalam suratul Baqarah sebagai contoh, ayat 155 Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit, dengan sesuatu.
ketakutan, kebimbangan, kelaparan, kekurangan harta benda, kematian nyawa, dan berilah khabar gembira kepada orang yang bersabar. Dan ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terbaca dalam surah Al-Mulk. Bila Allah Ta'ala berfirman, itu Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Iaitu siapa yang paling bagus amalannya, paling betul amalannya. Setiap manusia memang diuji. Kita baca dalam Al-Quran surah Rum sebagai contoh. Allah menyatakan, ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam ayat yang kedua surah Ar-Rum kata Allah, apakah manusia menyangka dengan kata beriman kami tak uji mereka? Kami uji mereka. Kami akan uji. Dan memang dunia ini namanya darul bala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu dengan benda yang kamu tak suka, dengan benda yang kamu suka. Kami uji kamu. Maka ujian tu datang, maka kita nak tahu apakah ini bala Allah, apakah ini redha Allah, apakah ini irtiqa, pengangkatan darjat kita. Sama ada ia adalah iqab atau kafarah atau irtiqa. Iqab yang hukuman. Kafarah penebus dosa, penghapus dosa. Atau irtiqa pengangkat darjat. Mungkin kita tak berdosa. Mungkin Allah nak angkat darjat. Jadi kalau seorang tu macam hari ni kita dapat diuji oleh Allah dengan pandemik. Bukan seluruh dunia diuji pandemik. Macam mana penerimaan kita? Kalau kita memarahi pandemik, kita marah, kita maki penyakit ni, apalah ada COVID ni? Maka kita ingat ia datang dari Allah. Ada seorang perempuan zaman Nabi SAW, dia demam. Dia pun maki demam dia. Celaka punya demam. Nabi kata, jangan kau maki demam. Jangan kau maki penyakit, ia datang dari Allah. Semua ini datang dari Allah. Jangan maki penyakit. Bagaimana ada orang memang saya katakan wataknya suka memaki, apa yang susahkan dia maki. Apalah COVID ni, apalah apa sebagainya. Ini ujian Allah. Siapa yang redha dengan ujian ini, itu tanda Allah redha. Untuk Allah hapuskan sebagian dosanya atau angkat darjat. Sebab itu Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falau ridha wa man sakhata falau sakhat. Allah bila sayang satu kaum, Allah akan uji. Siapa yang redha itu tanda Allah redha, siapa yang marah itu tanda Allah marah pada dia. Di pandemik ini ujian Allah. Maka kita kena sambut dengan redha, tenang, muhasabah diri. Bukan makna kita tak ikhtiar untuk lepas diri, kita ikhtiar. Sebagaimana kalam cantik yang disebut oleh Imam Abdul Qadir Jilani, kita menolak takdir Allah dengan takdir Allah. Kita menolak takdir Allah dengan takdir Allah. Maksudnya ialah usaha itu memang Allah suruh, maka kita usahalah. Yang ambil vaksin, ambil lah. Yang SOP lah. Yang mengambil langkah-langkah tertentu, sila ambil. Kerana itu Allah perintahkan. Allah suruh kita buat. Tapi dalam masa sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergantungan kita. Jadi pandemik ini bala, kafarah atau pengangkat darjat bergantung pada individu. Kalau sekiranya, macam saya kata, tuan-tuan tak marah apa-apa, tuan-tuan muhasabah. Barangkali Allah Ta'ala nak suruh saya itu, nak suruh saya ini, kita muhasabah. Maka kita dapat pahala, itu kafarah dosa kita. Dan barangkali juga untuk Allah angkat darjat. Tapi kalau kita marah-marah, bendanya tak akan selesai juga kalau kita marah. Maka sebenarnya itu satu iqab, satu azab Allah pada kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ustaz, soalan seterusnya Ustaz, bagaimana kita nak tahu amalan soleh kita terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Para ulama menyatakan memang secara hakikat kita tak boleh tahu Tuhan terima atau tidak. Kata Hasan Basri, kalau aku tahu satu amalan ku Allah terima, aku dapat tenang. Allah. Kita tak tahu. Namun Allah Ta'ala tunjukkan alamat. Ya. Semua benda yang Allah rahsiakan, Allah akan beritahu alamat. Mati Allah rahsiakan, tapi Allah beri alamat. Kiamat Allah rahsiakan, tapi Allah beri alamat. Qada dan qadar Allah rahsiakan, tapi Allah bagi alamat. Bila sahabat kata, ya Rasulullah, afala nattakil? Tak boleh ke kita duduk diam saja sebab qada dan qadar dah ada. Nabi kata, i'malu fa kullu muyassarun lidzalik. Jangan, usahalah kerana takdir kamu itu, bila Allah memang takdir begitu, Allah mudahkan usaha kamu ke situ. Kalau Allah memang takdirkan kita sembuh, kita ni macam bersemangat nak berubat, itu tanda kita nak sembuh. Kalau Allah takdirkan kita kaya, Allah jadikan kita rajin. Jadi kita pun bekerja kat arah tu. Jadi ini yang kita katakan fakullu muyassarun lidzalika. Setiap orang dimudahkan dengan takdirnya dengan jalan asbab, cara-cara. Baik, jadi bila
kita katakan tentang bagaimana Allah SWT tentukan amalan kita ni, macam mana kita nak tahu Allah terima? Ada alamat. Alamat pertama, bila mana kita mula suka amalan tu. Lalu kita pun istiqamah dengan amalan tu. Buat betul, tak berhenti. Lalu kita menambah lagi amalan tadi. Asal sikit jadi makin banyak. Lalu kita suka ajak orang pula bersama dengan kita buat amalan. Kalau macam Ustaz Hafiz, misalnya suka belajar. Seronok dah belajar ni. Ustaz Hafiz nak ajak orang lain pula belajar. Jom kita belajar ni. Kita macam suka berkongsi dengan orang. Itu tanda Allah Ta'ala cerita. Dan bila mana orang hina kita, bila mana orang puji kita, itu tak jejaskan kita punya performance. Puji kita tak jadikan kita jadi lebih. Keji tak jadikan kita jadi kurang. Sebab kita nak cari redha Allah. Tanda Allah Ta'ala tak terima, bila orang keji kita pun stop. Dia ni pura-pura baik tu, pura-pura warak tu, kita pun stop kan orang cakap. Buat baik salah, buat jahat pun salah, habis buat jahat lah senang. Macam tu. Maka itu tanda Tuhan tak terima. Setiap kebaikan, kata ulama, menarik kebaikan lain. Kebaikan tu ada magnet. Kejahatan pun ada magnet. Kalau saya buat satu baik, dia akan tarik kebaikan lain. Kemudian dia tarik lagi. Tarik sehingga saya mula menjadi orang yang suka buat baik. Dan saya akan istiqamah. Kemudian saya suka ajak orang. Sebab itu Allah ajar kita, mana-mana benda baik, kita kena ajak orang lain. Ini panggil amal ma'ruf nahi munkar. Dan saya bila tengok orang buat benda yang pernah saya buat dulu, benda jahat, saya akan cegah dia. Itu tanda Allah Ta'ala terima amalan kita, insyaAllah ta'ala. Barakallahu fiik. Syukurallahu lak. Seterusnya soalan kuliah duha al-azkar ni mula bila Ustaz? Kuliah duha setiap hari Jumaat pukul 9.30 pagi. Setiap hari Jumaat 9.30 pagi kuliah duha. Jadi mohon maklum kepada Tuan MJ yang bertanya. Baik, seterusnya Ustaz ada soalan seterusnya. Assalamualaikum. Sekiranya kedua ibu bapa kita melebihkan dunia dari akhirat, walaupun sudah berusia 70 tahun, bagaimana cara terbaik untuk menegur mereka agar kita tidak melukakan hati dan perasaan mereka, Ustaz? Ibu bapa, kekuatan kita dalam menegur mereka ialah doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan kita dalam menegur ibu bapa kita ialah kebaikan kita dan khidmat kita pada mereka. Artinya kita kena sentiasa buat baik, penuhi keperluan dia, selalu jenguk dia, selalu ziarah dia, menjadi teman dia. Maka itu perlu. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Hendaklah kita sentiasa menemani mereka dengan segala kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kita menunjukkan contoh. Kalau mak kita tak solat sebagai contoh. Contoh solatlah kat rumah, tunjuk mak solat. Tanpa kita perli dia, tanpa kita kita katakan merendah-rendahkan dia, tidak. Bila kita solat depan dia, dia pun terfikir. Dan saya minat dengan apa yang ditulis oleh seorang guru kami. Satu buku yang saya telah semak, setelah diterjemah dalam bahasa Melayu oleh Profesor Dr. Ridwan dari Universiti Khairah. Tajuk,nya bila dah jadi bahasa Melayu, tanggungjawab cik suami. Macam itulah cik suami. Apa yang menarik, bila ada seorang tu dia fikir macam mana nak insafkan dia punya pasangan dia. Walaupun dia cerita tentang pasangan, saya juga kata ia sesuai untuk buat pada mak ayah. Dia doa kuat-kuat. Kau doa kuat-kuat macam mana? Dia doa macam ni, contoh. Dia kata, ya Allah, Tuhanku, Engkau mengetahui aku menyayangi isteriku. Engkau ampunkan dosa dia, Engkau mudahkan kebaikan tu. Ya Allah, kumpulkan aku dengan isteriku dalam syurga. Isteri dia dengar doa tu, isteri dia bangun peluk dia. Artinya seorang anak, kita doa pada mak kita, biar dia dengar doa tadi. Bukan doa perli, doa ya Allah aku sayang makku. Ya Allah aku sayang ibuku. Jangan kau murka padanya apa yang dia lakukan, kau ampunkan dosa dia. Engkau himpunkan dia bersama pada kekasih. Ya Allah bila petunjuk kepadaku dan kepada ibuku. Dan kami saling berkasih sayang. Bila kami dipertemukan di syurga nanti. Doa begitu sampai mak ayah kita dengar. InsyaAllah dia meruntung hati dia. Oh kita sayang dia, kita cinta dia. Kalau kita, Hafiz, kita bila tengok orang yang masalah sikit, kita macam suka sinis dengan dia. Kita macam suka, kalau bahasa menganjing dia. Menganjing. Dia menganjing ni sebenarnya kegagalan uslub dakwah. Otomatik. Menganjing tadi kegagalan uslub dakwah. Khususnya orang-orang yang rapat kita, mak ayah kita, adik-beradik kita.
Yang ni golongan yang sebenarnya menguji dakwah kita, keikhlasan dakwah. Mak adik-beradik, mak ayah adik-beradik. Lepas tu saya nampak orang berjaya mendidik keluarga dia, ini pendakwah yang hebat. Dan Al-Quran pun sebut wa anzir ashiratakal aqrabi. Maka berikan peringatan pada keluarga kamu yang terdekat. Beri peringatan pada keluarga terdekat menunjukkan keikhlasan lebih. Sebab kita macam kita kalau dengar orang luar ni, kita macam suka pujian ni dan harap pujian. Tapi kalau adik-beradik kita tak harap sangat pujian. Kita pun tak gembira sangatlah kalau adik-beradik puji. Biasa-biasa je. Itu menjadikan dakwah kita lebih ikhlas. Jadi doa, tunjuk contoh tauladan, khidmat dengan baik. Dan elakkan perkataan-perkataan yang menyinggung mereka. Sebab saya yakin, saya percaya dakwah yang baik akan melahirkan kata-kata yang baik. Saya amat yakin. Dakwah yang baik dengan yang baik tak mungkin akan lahir kata-kata yang tidak baik. Ini mesti kata-kata yang baik. Kata ketika mana Allah berfirman kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'aun faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, pergi pada Fir'aun, cakap elok-elok. Mudah-mudahan Fir'aun itu dapat berfikir dan dapat rasa takut. Sebab Hafiz dan juga tuan-tuan sekalian, kita kalau cakap bahasa kasar ni, orang dia tak nak fikir, orang nak marah. Kalau kita bercakap bahasa baik, orang nak fikir apa yang kita cakap. Mak ayah kita ni, biarlah kita cakap perkataan baik. Elokkan emosi, sergah, jerekah, angkat suara tinggi, itu bukan watak seorang anak yang baik. Walaupun atas nama dakwah, tak boleh. Sebab dakwah itu perlu kepada asas yang kuat dalam dakwah. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa soalan ini juga telah, jawapan Ustaz tadi juga telah menjawab soalan Haji KK tadi, berkenaan bagaimana mendidik ahli keluarga agar sedar tentang preparation untuk kematian dan sebagainya. Soalan yang terakhir Ustaz daripada Cik Nur Laila. Assalamualaikum Ustaz. Semakin kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, makin ujian semakin berat. Kadang-kadang rasa give up, tetapi kita rasa nak lawan, tak mau kalah. Apa ayat Quran yang boleh naikkan semangat kita Ustaz? Selain daripada dipegang surah Ar-Rahman ayat 31 yang diulang 31 kali. Selain daripada surah Ar-Rahman. Sebab tu tadi kita baca hadis tentang bagaimana bila kita rasa give up dengan ibadat, bila kita rasa lemah semangat. Nabi SAW kata, haris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Sentiasa buat yang menguntungkan kita, dunia dan akhirat kita, dan sentiasa minta tolong dengan Allah. Minta tolong dengan Allah. Dan kita dah baca hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, itu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doa yang paling mujarab untuk menguatkan kesungguhan kita dalam ibadat. Dan seterusnya, bila kita buat ibadat, Ustaz dan juga penonton sekalian, bila kita rasa lemah, kenapa? Kerana Allah nak uji keikhlasan kita. Kalau kita ikhlas, insya-Allah ia dapat dirawat. Tapi kalau kita dalam ibadat ni ada kepentingan lain, ada perkara yang saya katakan ada teknikalnya yang perlu diperbaiki, itu punca kita lemah dalam ibadat. Teknikalnya bermula niat kita beribadat atau tujuan kita ibadat. Cara kita beribadat. Bila kita sebut satu kenderaan, Hafiz, kenderaan. Kalau dia tak berjalan dengan smooth, ada benda yang rosak. Kalau dia batuk-batuk kereta tu, geraknya batuk-batuk, ada benda tak kena. Jadi kita baiki biar dia mampu jalan dengan baik. Sama juga kalau dalam ibadat ni ada sesuatu terganggu, lemah semangat, rasa macam gibah, barangkali niat kita perlu dibaiki. Cara ibadat itu mungkin ada silapnya. Jumpa dengan guru kita. Sebagaimana seorang pesakit jumpa dengan doktor bila rasa tubuhnya tak berapa okey. Doktor kita cek semua. Kita buat medical check up. Tengok barangkali darah awak naik. Barangkali kolesterol tinggi. Barangkali cek darah. Sama juga bila ibadat kita mula rasa lemah, cuba jumpa dengan guru-guru kita yang mursyid. Guru, apa sebab ibadat saya rasa lemah? Barangkali guru-guru kita boleh buat satu medical check up untuk dia. Cek awak barangkali begini. Jadi awak buat begini. Itu pada pandangan saya.